Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Buku Jalanan kerana menjemput saya. Pertamanya saya meminta maaf. Pertamanya saya meminta maaf kerana saya perempuan hujan. Jadi hujan ni dia macam memahami lah kan saya. Jadi dia turun waktu sikit. Okay. Jadi saya hari ini saya akan membincangkan buku Zurina Hassan. Bukan buku lah sebenarnya, bicara karya dan sikap Zurina Hassan. Sasar negara negara wanita pertama yang diiktiraf sebagai sasar negara baru-baru ini pada bulan 10 kalau tak silap saya. Jadi apabila seorang perempuan menjadi sasar negara ini, dia jadi macam polemik lah kan. Adakah seorang perempuan layak menjadi sasar negara? Lepas tu, adakah sebenarnya seorang perempuan layak memegang sesuatu atau diiktiraf sesuatu? Boleh tahan juga hujan ni. Tapi dalam tulisan saya mengenali pujangga bernama Zurina Hassan, ini sebenarnya adalah homage kepada buku dia iaitu Pujangga Tak Bernama. Pujangga Tak Bernama. Kalau kita lihat saya ni membaca Zurina Hassan ni, pertamanya sebenarnya saya tak, walaupun orang kata dia terkenal dengan puisi Hang Tuah lah, puisi Jebat lah, puisi Salah Silah lah, tapi saya sebenarnya mengenali dia dengan puisi cinta. Puisi cinta. Macam zaman kalau tengok yang kalau tengok yang waktu yang saya ada seorang kawan kami ni akan baca puisi Zurina Hassan ni waktu kami tengah dalam keadaan jam, lepas tu dalam keadaan kesesakan lalu lintas. Kami akan baca puisi Zurina ni macam contohnya ingatan pada satu kasih yang tak jadi kan. Kau menyusun gambar dalam satu album yang indah tapi aku tak pernah melihat gambar itu. So kami akan macam bercakap dalam puisi Zurina Hassan ni macam berbicara je lah. Macam dengan kawan-kawan kan. Lepas tu kerana kami selalu macam membaca puisi Zurina Hassan, jadi puisi Zurina Hassan ni dah ada dalam fikiran lah, dalam kepala lah, macam dah hafal lah, macam kau menyusun satu gambar dan satu album yang indah tapi aku tak pernah melihat gambar itu. Dia macam kita buat macam tu lah kan. Jadi saya kerana selalunya apabila kita ni seorang penulis, orang selalu kata mesti baca karya-karya yang besar. Macam basah. Macam karya-karya yang okey. Karya-karya yang besar. Tapi saya rasa macam Zurina Hassan ni, dia boleh menulis sebuah karya yang biasa je tentang hal-hal keperempuanan, tapi dalam bahasa yang senang dan mudah tetapi menangkap di kalbu lah. Seperti kalau kita tengok puisi Kuali Hitam. Kuali Hitam tu puisi dia tentang cerita tentang seorang anak yang tak bagi maknya memasak. Itu je sebenarnya. Tapi di hujung tu sangat menangkap, sehingga rasa macam Zurina Hassan ni dia boleh mengungkapkan sisi keperempuanan dalam bentuk yang sangat puitis. Itu yang saya rasa lah waktu saya baca Zurina Hassan. Tapi sebab sekarang ni tengah hujan, jadi saya mengambil puisi Zurina Hassan yang berjudul Hujan di Kuala Lumpur. Nampak tak? Okay. Di Kuala Lumpur air amat diperlukan, tetapi hujan tidak dikehendaki. Hujan pagi memerangkap kami di jalanan. Pekerja-pekerja yang basah akan melembabkan penghasilan. Hujan tengah hari tidak akan kelihatan. Di sebalik dinding tebal tanggungjawab, kami tak ada waktu untuk menghargaimu, hujan. Hujan petang menjauhkan kami dari rumah. Kemerdekaan yang amat mahal sudah semakin tergadai. Hujan lebat membawa banjir kilat Sungai Kelang yang menerima sisa kota dalam sabar dan diam, kali ini membuak membalas dendam. Selamanya di Kuala Lumpur, air amat diperlukan, tetapi hujan tidak dikehendaki. Tapi sebenarnya bukanlah kita tak kehendaki hujan kan, tapi waktunya ni tak sesuai nak hujan kan. Tapi kalau kita lihat fasa awal Zurina macam buku dia iaitu Keberangkatan yang ditulis waktu dia masih pelajar, banyak yang isu-isu yang diambil isu-isu seputar diri dia. Kemudian kita beralih kepada Di Sini Tiada Penantian tu diterbitkan sendiri. Tu saya tak ada buku dia. Kemudian kita tengok pada puisi Keberangkatan yang memenangi hadiah sastra, hadiah puisi putra. Hadiah puisi putra ni merupakan salah satunya sayembara puisi tunggal yang menawarkan hadiah sangat mahal pada waktu itu, RM15,000 untuk satu buku puisi. Dengan puisi yang sikit lah, macam 20 puisi macam tu kot.
Jadi macam dia memenangi rasanya hadiah yang waktu tu tahun dia Sapadi Djoko Damono memenangi dengan Sihir Hujan dan dia menang dengan puisi keberangkatan. Jadi waktu tu macam orang polemik lah kan. Oh, dia keberangkatan menang. Kalau kita lihat daripada kemudian Pujangga Tak Bernama sekalipun, Bu Zurina je tidak lari daripada isu-isu yang seputar dunia keperempuanan dia. Jadi seorang dunia isteri, kalau kita lihat ada ingat apa ni, satu percakapan singkat kan yang saya telefon, satu cerita-cerita, satu percakapan singkat ni ditulis atas perbualan dia dengan Zubir Ali, Allahyarham yang kurang harmoni. Perempuan, lelaki membebaskan, lelaki membataskan pilihan untuk lelaki membebaskan pilihan untuk membataskan dirinya. Perempuan membataskan pilihan untuk membebaskan diri. Macam tu lah lebih kurang. Bukan. Satu percakapan singkat. Okey. Jadi maksudnya ketika itu macam kita boleh lihat bahawa Zurina dia tidak takut untuk menulis tentang hal-hal perempuan. Walaupun waktu itu kalau kita lihat puisi berkenaan perempuan susah nak dapat tempat kan di hati orang yang sastrawan ni sebenarnya, sebab waktu tu macam patriarki lelaki tu kuat dalam dunia sastra, tapi Zurina menongkar dia tulis je. Dan suatu puisi suatu cerita cinta, iaitu tentang percakapan seorang suami sebelum dan selepas berkahwin memenangi hadiah sastra Perdana Malaysia. Orang macam buat ada satu diskusi pasca hadiah sastra Perdana Malaysia, dia polemik kerana puisi itu menang. Dan kerana itu, panel hadiah sastra Perdana Malaysia dirombak pada tahun hadapan. Jadi dia menyebabkan dia sebagai seorang, puisi itu puisi tentang percakapan seorang lelaki sebelum dan selepas perkahwinan. Kata kita tidak usahlah di hari ia melahirkan cintanya, ia berkata kepada kekasihnya, kita tidak usah berjanji untuk setiakan, kita tidak mahu setiakan janji, kita akan setiakan cinta, hanya kerana cinta. Di hari perkahwinannya, ia berkata kepada kekasihnya, perkahwinan ini ada ikatan, tapi kita tidak usah terikat kerananya, kita terikat kerana cinta, hanya kerana cinta. Di hari-hari kemudiannya, dia berkata kepada dirinya, perkahwinan kadang-kadang mengajar kita melupakan cinta untuk belajar hidup bersama. Saya rasa puisi ini yang menimbulkan polemik tersebut. Jadi apa yang menyebabkan, mungkin kita lihat selepas ni dan Pujangga Tak Bernama, Zurina coming dengan satu puisi itu Salah Silah. Salah Silah. Puisi ini adalah ditulis pun selepas dia berhenti daripada Jawatan Pegawai Penerangan di Kementerian Penerangan Malaysia pada tahun 1996. Jadi kita lihat dia seorang mahu macam membuktikan yang dia bukan seorang penyair yang menulis tentang hati dan perasaan sahaja atau tentang dunia keperempuanan. Dia seperti lihat begitu. Salah Silah ni dia macam inspirasi juga daripada Muhammad Ais Saleh, catatan sejarah Melayu. Kan, dia seperti saja sebab dia orang kan best friend kan. So dia tu mengambil, orang kata mengolah kembali. Yang ni Salah Silah ni banyak macam tentang hang tua, maksudnya interpretasi baru kepada watak-watak sejarah di dalam sejarah Melayu. Tapi saya sebagai penggemar dia, saya merasakan bahawa puisi dia tentang perempuan yang paling kuat. Kerana dia seorang perempuan, jadi dia boleh, lelaki tidak boleh mengungkapkan tentang hal perempuan, tapi mungkin perempuan boleh mengungkapkan tentang hal lelaki. Sebab sebenarnya sebab dia seorang perempuan ni dia sifat dia menerima, dia absorb. Lelaki dia memberi. Tak. Kalau sebenarnya nak cakap, dah cakap tarikat Melayu pun macam malu lah nak cakap, tapi memang macam tu. Lepas dia akan balas. Lelaki memang sifat dia adalah memberi. Dia akan cakap perempuan dia sifat dia menerima. Sebab tu sebenarnya kalau perempuan nak ungkapkan dunia, lelaki pun boleh sebenarnya. Tapi sebenarnya lelaki susah nak ungkapkan dunia seorang perempuan. Kerana dia satu dunia macam, awak tak faham kenapa perempuan ni macam ni . Kenapa perempuan ni kejap-kejap dia nak marah, kejap-kejap dia okey, kejap-kejap dia moody, kejap-kejap you never understand that tau. Macam kejap nak kejap nak warna, nak kata kuning tu ada 16 shade of colours kuning kan. Jadi perempuan, tapi perempuan boleh menginterpretasikan lelaki sebenarnya. Itu bukan kata, itu memang saya rasa lah. Tapi dalam Salah Silah kalau kita lihat, dia seperti seolah sudah nak buat satu, okey, kita boleh tulis puisi yang bukan hanya tentang perempuan sahaja. Kalau kita lihat, kemudian dia dah lama tu dia
dia buat pengajian, buat master dan PhD. Dan di situ kita lihat dia sudah sedikit kurang halus. Dia dah macam bila kita buat PhD semua drain tau. Buat PhD ni satu benda akademik ni dia macam letih. Dia kadang-kadang dia mengurangkan sikit kreativiti. Sebab tu saya tak sama belajar lagi. Dia just a joke. Okay. Jadi bila after PhD tu je ke banyak ada buku yang memoir Zurina Hassan ni waktu dia jadi karyawan tamu di UKM. Buku ni sangat bagus dan sangat mencadangkan untuk orang yang baru nak mengenal puisi, nak belajar baca sebab dia agak detail proses kepengarangan dia diterbitkan oleh UKM. Kemudian dia terbitkan juga buku lebih kurang sama tapi kesinambungan dalam buku catatan perjalanan seni Zurina Hassan yang ITBM terbitkan. Kemudian dia keluar dengan cerita-cerita. Dia dah lain. Cerita ni dia cuba mengambil, bukan cuba, dia tanpa sedar dia buat seperti sajak kuali hitam. Sajak tentang seorang anak yang memarahi emaknya. Tetapi dia tak sedar yang mak dia ni sangat seorang ibu memang akan begitu. Jadi seorang anak tidak perlu selalu begitu kan. Tapi dalam cerita-cerita dia, saya berpengalaman jadi editor untuk buku dia yang kedua yang terakhir tu. Dalam cerita-cerita dia cakap dengan saya lah macam ni. Okey ke sajak saya tu? Dia seorang yang sangat selamba dan lucu tau. Jadi kita boleh bergurau dengan dia seperti kita bergurau dengan kakak kita, dengan mak kita. Yang kita boleh bergurau sedemikian rupa. Okey ke sajak saya dalam, dia cakap orang Kedah lah kan. Saya tak berhenti nak ajuk kan. Okey ke sajak saya dalam buku tu? Cerita lebih kurang kan. Lepas tu saya okey ke sajak saya dalam buku tu? Saya cakap lah okey je, tak ada masalah pun. Itulah orang nanti cakap ni sajak ni cerita je kan. Lepas tu saya pun macam bila dia cakap macam tu kan, masa tu kita tak dapat tajuk lagi tau. Buku tu kita dapat tajuk lagi. Dia mula jodohnya sajak cerita. Lepas tu macam bolak-balik apa tajuk yang sesuai kan. Lepas tu bila cerita peristiwa tu, bila cerita peristiwa tu, itu ada lapik tu. Apik mana kan? Bila dia cakap pasal saja dia nak makan ada lasagna bini kudin. Okey. bila dia macam kita cakap lah dengan dia. Saya pun kata okey, apa kata kita namakan apa kata kita namakan kumpulan puisi doktor ni cerita dalam cerita. Kata, okey juga kan saya. Okey juga tu kita namakan cerita dalam cerita. Saya kata sebab dia kontradiksi kan. Orang kata kumpulan puisi tapi kumpulan puisi cerita dalam cerita. Macam benda tu kontradiksi dengan puisi tu sendiri lah. Saya saja nak buat macam tu. Dia kata okey. Kita pun ubahlah cover buku pun sebab nak pesta buku kan. Tapi sebenarnya bila ada orang cakap pasal puisi ke tu ke ataupun macam cerita ke tu atau puisi ke, bagus ke puisi tu, tapi sebenarnya jodoh tu sebenarnya dah best. Kata orang tu tahu jodoh tu sebenarnya telah kata okey ini adalah sebuah puisi yang dalamnya ada sebuah cerita. Macam itulah kan. Jadi macam wow. Ya itulah. Bertenang. Okey, jadi bila keluar buku tu saya kata dengan Dr. Zurina kan. Dr. Zurina, bukanlah puisi ni dia tak bagus Dr. Zurina. Tapi kalau kuali hitam pun orang boleh terima dan suka dan disebut-sebut. Banyak puisi-puisi dan Dr. Zurina punya buku ni adalah seperti kuali hitam. Jadi kenapa? Dia sama, dia image yang impact dia sama. Saya kata, kalau macam tu okey lah. So macam dia pun dah macam relax kan sebab biasalah punya siji kadang-kadang dia orang kata saya tim awak ke? Jadi cerita-cerita ni pun dia lebih macam dia walaupun ada sedikit tentang isu-isu hal wanita tapi banyak dia dah ambil isu-isu tentang hal-hal yang kan macam politik, ada penangis upahan, kritisisme kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi bila ada orang cakap bahawa seorang perempuan, penyanyi perempuan hanya menulis tentang isu-isu tentang keperempuanan, hati, perasaan, family, masyarakat, itu sebenarnya tak betul. Sebenarnya sangat susah apabila kita menjadi seorang penulis perempuan. Sebab dia
dia punya ganda tu 2 kali ganda. Pertamanya apabila dia jadi seorang penulis, orang akan cakap karya, sebelum orang baca lagi karya tu, orang cakap karya tu bagus ke, ataupun macam ni penulis perempuan kan tulis. Dia macam ada gender tu dilihat terlebih dahulu, barunya orang lihat karyanya. Macam tu lah. Tapi saya merasakan macam ni tau. Dr. Zuina cakap dalam buku dia memoir yang tebal tu, yang ni, UKM, dia cakap macam dia sebagai perempuan susah bila berkahwin, dia kena utamakan anak. Kan, balik rumah nak menulis je. Lepas tu dia cakap yang satu percakapan singkat tu. Sebab kalau lelaki ni memanglah dia bekerja je boleh menulis kan, sebab tu dia berhenti kan. Memang dia bekerja je boleh menulis. Sebab macam balik rumah dia kata, abang nak menulis. Ayang buatlah dengan anak-anak, abang nak menulis, abang nak buat kerja kan. Tapi kita perempuan ni, walaupun abang kita nak menulis abang, tapi abang ni air. So macam terpaksa kan. Kadang-kadang kita ni nak menulis ni, anak suami aku dia boleh tak jaga anak ni kan. Macam banyak tau fikiran seorang perempuan kan. Jadi dia masalah lah, macam benda tu satu benda yang suka lah, walaupun orang cakap boleh. Kalau tak pun suami tu memahami, adakah keluarga tu memahami, keluarga suami tu memahami fungsi dia sebagai seorang penulis, dia harus berfungsi sebagai seorang penulis. Mungkin dia kata, saya nak fungsi awak sebagai seorang anak menantu kami, macam tu kan. Jadi banyak benda kan, dia kena sekeliling, the culture pun kena memahami. Dan saya tak fikir sekarang mungkin tu pun on off juga, tapi tak ramai orang yang ada fikiran macam awak seorang penulis, awak juga ada masa untuk bersendiri, bukan kerana tak nak bersosial, tapi kerana awak kena menulis. Tapi benda tu susah dapat, tapi insyaAllah, sebab banyak yang penulis wanita, waktu dia menulis dia muda kan, macam belum kahwin, belajar lagi, belum bekerja. Lepas tu mungkin dia bekerja, dia tulis juga. Lepas berkahwin, dia terus tak menulis, dia terus hilang daripada peta kesusastraan dunia. So, kan? Dia memang ramai tak macam tu. Kadang-kadang mereka sangat berbakat. Bila kita tanya, kenapa? Sebab anak. Lepas tu bila anak dah besar, kenapa tak tulis? Sibuk lah, nak sibuk itu, sibuk ni, sakit sebagainya kan. Jadi banyak. Kadang-kadang ada satu kali tu yang lama je, tapi kita lihat Zurina dia cuba nak buat, melawan benda tu. Sebab tu kan saya lihat dia cuba nak buat yang salah silap. Dia tak nak stagnan terikat dengan satu bentuk saja. Dia cuba membuat perlawanan pada dia. Tapi yang paling saya suka sebenarnya, apabila saya suka sebagai seorang penulis juga kan, dan wanita yang bekerja dalam bekerja, sebenarnya apabila seorang perempuan tu menjadi penulis seperti Zurina, saya bercontoh, dia sebenarnya telah menjadi semua itu. Dia menjadi seorang isteri dalam puisinya yang berjudul perkahwinan. Ada kepada suami, ada sarjana suami. Menjadi seorang isteri. Dia juga menjadi seorang ibu yang sahaja kepada anak je, catatan untuk Siti. Dia juga menjadi seorang anak menantu. Dia juga menjadi seorang perempuan dalam masyarakat bila dia bercakap. Sebab dia membawa banyak sisi. Jadi sebenarnya menjadi penulis, Zurina, walaupun dia mungkin orang lihat sedemikian rupa, dia telah menjadi semua itu. Tapi apakah masyarakat dapat melihat benda tersebut? Sebab saya rasa dia jadi semua itu. Sebab dalam kita berkarya, kita boleh jadi apa sahaja. Kita boleh jadi seorang penulis, kita boleh jadi seorang penaip, kita boleh jadi seorang doktor melalui bentuk tulisan kita. Tapi mungkin orang tak nampak benda tu. Mungkin orang nak nampak benda tu by show lah, macam menulis, apa kau dapat kan? Apa yang kau boleh bagi pada, sebab saya baru ni saya pergi ke K-pop, kata pengarang, kata pembaca. Apa kata Zen Kasturi lah, dengan menulis puisi memang takkan dia kaya, tapi penulis puisi tak pernah gundah gulana. Tu memang kata-kata Zen Kasturi yang tadi lah. Maksudnya betapa puisi tu memberi impak sebenarnya. Tapi macam apa yang perempuan lah, apabila Zurina Hassan memenangi Sasuan Negara yang ke-13, kita sebagai perempuan ni, kita sangat bukan semangat dan bergembira sebab polemik untuk perempuan ni dah lama dah. Maksudnya sejak Sasuan Negara tu betul-betul diberikan. Masa tu Anwar Ridwan ke Mala, Anwar Ridwan ke SN Osman Kelantan,
Orang Sebelah Kelantan ke Anwar Ridwan ke Mala ke Bahazin ke Bahazin ke seterusnya tu, polemik masa tu macam bila nak sasar negara wanita. Masa tu pun kita dah ada Siti Zainun, kita ada tu. Jadi macam setiap tahun mesti ada satu minggu atau sebulan tu polemik tentang sasaran negara wanita, bila nak bagi. Tapi dia ada juga polemik, dia kata adakah kita nak bagi untuk tutup mulut saja. Jadi macam kita orang kena working hard lah. Macam penulis perempuan ni dia kena bekerja, bila dia dapat dia kena bekerja keras lagi. Kita kena membuktikan yang she deserve got that. Macam tu kan. Macam susahnya penulis perempuan ni kan. So macam tapi apabila Dr. Zuhaina mendapat satu negara wanita, dia cuba dia bersikap untuk macam respond to the adugas lah. Sebab bila sastra negara ni dia harus membuat image, dia harus juga mempopularkan sastra itu. Sebab itu salah satu tugas sastra negara. Apa yang Zuhaina dia cuba ke arah itu. Tapi that's a good thing lah. Tapi kita macam tu kot. Bapak sebelah sebentar ni. Siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Dia kena laju gila sebab hujan. Saya minta maaf, so saya berbual hujan. Tapi dia hujan juga agak menyedihkan. Macam tu kot. Zurina Hassan di rumah macam mana? Zurina Hassan di rumah kan. Mungkin kita boleh cakap Zurina Hassan ni dia berjaya tau menjadi seorang sastra negara sebagai ibu, sebab dia melahirkan juga seorang penulis. Ada ke sastra negara yang melahirkan seorang penulis? Maksud melahirkan literally dan not literally gitu kan. Dia melahirkan juga Sri Rahani. Saya rasa di dalam satu sajak dia, mana yang cerita kota yang cerita tu. Kejap. Sebab ada tak? Oh, okey. Sabar. Kecemasan. Biasalah. Okey. Masuk balik. 5 minit lagi. Sabar. Sabar. Kalau lambat ni salji turun ni. Sabar. Habis handphone. Ada tak ada tu? Sabar ada. Sabar habis. Ada? Payung dah besar tu, relax lah. Lisa datang menyelamat. Generasi tanpa nostalgia. Masa saya bawa dengan saya baca ni kan, generasi tanpa nostalgia ni, saya cakap lah dengan Dr. Zurina. Doktor saya rasa saya tahu lah doktor tujukan untuk siapa. Memang betul. Sajaknya untuk Raihani. Dia kata masa Raihani membesar, saya pun ada interview anak dia. Masa saya membesar, saya tak suka dengan pembantu rumah saya. Sebab pembantu rumah saya ni dia tak ada apa benda memori sweet masa kerja kecil. Sebab pembantu rumah ni garang, pukul-pukul selalu pembantu rumah lah. Jadi dia macam rasa, saya mesti bacakan Okay. Pernah juga aku mendengar mama dan ayah bercerita tentang masa kecil mereka, tentang kampung nan jauh di mata bersama nenek, atuk dan moyang yang penyayang mendodokan mereka dengan nazam dan buayan. Kiranya masa kecil mereka padang luas nostalgia, taman rimbun kenangan. Pernah aku dengar kata orang dewasa zaman kanak-kanak adalah waktu paling bahagia dalam hidup setiap manusia. Aku mendengar dan memikir sendiri, bila aku dewasa kelak, apakah yang akan ku ceritakan kepada anak-anak? Tidak, aku tidak akan menceritakan apa-apa. Bahkan aku mungkin tidak akan menyebut perihal masa kecilku. Biar menjadi gambar-gambar yang pecah. Setiap pagi adik menangis dan mama dengan resah menolaknya kedukungan pembantu rumah yang kerap pula berubah. Aku tak mahu mengenang suara ayah yang garang, menyuruh kami diam ketika dia terpaku di hadapan rancangan kegemaran. Macam itulah, panjang lagi. Tapi yang endingnya, aku gembira sehingga mereka terus bertengkar. Aku tak sanggup mendengar kejayaanku tidak membawa kebahagiaan tetapi satu bebanan. Hari demi hari kami tidak sempat memanja dan akan dewasa menjadi generasi tanpa nostalgia. Sebenarnya ini adalah, memang bila cakap Raihani kata memang pembantu rumah je macam tu. Dan diorang semua ada orang yang bekerja. Mak, bapak Raihani waktu itu suami Zurina bekerja, Zurina Hassan pun bekerja dekat Kuala Lumpur. Jadi dia selalu macam ada kontradiksi. So dia selalu kata macam awalnya tu mama tak ada kat rumah kan, bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan lagi kan. So tapi apa yang Zurina kata, dia sebagai seorang ibu, dia dah tak ada masa sangat kat rumah. Bila anak dia buat kesaja akan fikir banyak kali tau, nak marah ke. Sebab tu kalau tengok Zurina Hassan dengan anak-anak dia sampai sekarang pun macam
bergurau senja macam kawan. Itu sikap yang dia cuba amalkan untuk macam, sebab dia bukan seorang ibu yang autokrasi sangat dekat rumah. Macam tu lah kot. Macam tu kot. Terus soalan seterusnya. Sebab 3 minit je. Dah macam hujan lah ni. Ada soalan? Oh, ingatan pada satu kasih tak jadi. Biasa bila kita putus cinta bila kita putus cinta kan, kita rasa macam semua dunia ni macam apa kan. So tak adalah, maksudnya selalu macam ingatan pada satu kasih tak jadi ni adalah tentang macam mana satu ketika kita sebenarnya harus juga belajar untuk memutuskan satu hubungan yang tidak berjaya. Okey. Adakah selepas Zurina Hassan Kuat sikit. selepas Zurina Hassan dilantik, dianugerahkan Sastra Negara, adakah dia membawa satu beban dan tanggungjawab sebagai penulis wanita yang besar? Ya dan tidak. Pertama, apabila seseorang tu dianugerah Sastra Negara, dia dianugerahkan atas sumbangan dia sebelum itu. Karya dia yang dia dah buat. Tapi saya kata selepas itu pun sebenarnya dia harus juga sebenarnya, orang kata bila Sastra Negara ni macam satu tugasan lah untuk seorang penulis tu mempromosikan karya dia, karya Malaysia keluar, bukan karya dia bukan karya Zurina tapi karya Malaysia keluar, image sastra Malaysia keluar. Dia harus buat begitu. Tapi apabila dia seorang perempuan, dia harus juga membuktikan dia seorang penulis, bahawa karya Sastra Negara, karya penulis perempuan ini juga layak untuk dibawa ke masyarakat sastra sekarang yang kat Malaysia dan juga di luar. Jadi dia double. Bermaksud Zurina ni pembuka jalan Pembuka. Dia pembuka, tapi itu lah cakap macam macam nak cakap macam saya rasa macam yang paling utama adalah bila Sastra Negara ni diumumkan, kita yang dalam scene sastra ni memang kita tahulah, kita raikan dia, tapi yang paling menyedihkan adalah tiadanya macam gempak-gempak macam dulu kan. Kalau dapat Sastra Negara ni, zoom, hari ni diumumkan Sastra Negara, esok dah dapat karya dia, dah ada gerakan ke arah untuk mempopularkan benda tu. Tapi tak ada. Macam dulu live di TV, mana Zurina pernah menuliskan kritikan terhadap benda tu pada tahun 1994. Dulu live di TV, penganugerahan, pengumuman tu dibuat di TV. Bahas kalau kita lihat ketika selepas penganugerahan ke sini, apa yang dilakukan ke arah gerakan tersebut? Tak ada. Jadi semasa lebih penting adalah bukan sahaja dia nak dapat tu, orang yang di sekeliling tu juga harus, dan masyarakat mesti, kalau kita buat bicara Zurina Hassan, semua orang datang. Tak ada benda tu. Macam dah sebab itu sebenarnya lebih besar lagi kot berbanding dengan itu saja kot. Okey, ada soalan tu? Yang terakhirnya, okey. Kesimpulannya. Yang terakhirnya saya rasa macam pertamanya kita harus meningkatkan lagi, melebar luaskan lagi karya pemenang, bila terutamanya buku-buku dia yang lama, supaya masyarakat dekatlah dengan karya tersebut. Dia yang terakhir, yang terkini kan. Kemudian yang keduanya, semua masyarakat sastra sebenarnya harus menerima penganugerahan tu seadanya. Macam seadanya lah. Macam zaman sekarang ni orang nak baca sastra pun tak sangat kan. Jadi seadanya macam tu kot. Tapi saya memang akan ingat Zurina Hassan adalah puisi-puisi yang menemani saya waktu-waktu gundah dan resah. Itu kan. Sebagai penutup, saya tutup dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ke nak baca ingatan pada satu kasih tak jadi. Mungkin saya boleh tutup dengan waktu Bahazin, kita cari ke? Waktu Bahazin tu Shannon komen. Sekarang ni Shannon diam je. Sebab anak murid dia. Sekarang ni Wan Aziz yang komen. Ada komen, tapi mungkin orang macam dulu bezanya mungkin tak ada media sosial. Sekarang ni ada media sosial, orang komen kat media sosial, tapi benda tu tak ada didokumentkan. Seperti dia dokumentkan benda tu. Macam tu lah kot. Okay, saya tutup lah dengan puisi yang saya sangat suka. Yang menemani saya di waktu sedih.
Nisa boleh sambung kalau nak sambung baca hati. Ingatan pada satu kasih yang tak jadi. Kesilapannya, kau tidak berdaya berterus terang dan aku tidak berjaya mentafsir. Kesilapannya, kau membina harapan bagi mengatur gambar-gambar pada satu album yang indah, sedang aku tidak pernah melihat gambar-gambar itu. Kesilapannya, kita telah bertemu dalam mimpi yang menggembirakan, tapi aku lebih gembira apabila terjaga dari mimpi itu. Itulah. Okay, saya tutup dengan bicara sesuatu negara dalam keadaan hujan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.